Ya, Assalamualaikum semua dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam. Anda semua sihat hari ini? Adakah anda sudah makan? Ya, sudah makan. Okey, baiklah. Okey, pertama sekali saya ingin memperkenalkan diri dulu. Okay, nama saya Hanafi. Saya merupakan mediator yang akan menjadi perantara kepada proses mediasi kita pada hari ini. Jadi sebelum saya memulakan proses mediasi, saya ingin memberitahulah bahawa dalam proses mediasi ini kita telah mendapat persetujuan di antara Cik Jeb dan Cik Amira, yang mana saya telah pun bertemu bersama awak berdua dalam untuk saya meneliti perancangan saya lah. Jadi kamu semua sudah bersetujulah dengan untuk bertembung bagi mendapatkan kesepakatan dalam perbincangan kita supaya mendapat hak keadilan masing-masing. Okey, sebelum kita mulakan, seterusnya saya akan memberikan sedikitlah penjelasan berkenaan dengan mediasi, yang mana kamu semua perlu mematuhi undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan untuk menjaga hak individu ataupun tingkah laku semasa mediasi dijalankan. Dan awak jangan risau, setiap perbualan atau perbincangan kita pada hari ini di bawah kerahsiaan, dan saya tidak pasang CCTV ke apa-apa ke dalam ni. Jadi segala apa yang temu bual akan dirahsiakanlah. Okey, baiklah. Tak buang masa, kita teruskan dengan proses kita dengan perbincangan kita. Okey, Cik Amira dengan Cik Amira dulu. Okey, berdasarkan kepada apa yang saya dengar, boleh tak Cik Amira jelaskan ataupun ceritakan apa yang telah terjadi sebenarnya? Okey, Cik, begini. Okey, yang saya tahu kejadian itu berlaku pada waktu malam di mana saya rasakan kedai itu selamat. Dan esok paginya apabila saya lihat wang yang saya simpan selama ni telah hilang. Dan saya betul-betul tak sangka dan kejadian itu berlaku. Dan ini sebab kenapa saya ingin berjumpa dengan pesalah saya Lain untuk kali duit tu simpan lah kat rumah bawa balik. Kenapa suruh tinggal kedai? Okey, minta maaf ya Cik Jeb. tengok tu. Tolong bagi ruang dulu kepada Cik Mira. Nanti saya akan uju pula soalan kepada Cik Jeb ya. Okay, harap bersabar ya. Okey, teruskan Cik Amira. Okey, memandangkan wang saya dah hilang dan tujuan saya untuk saya nak jumpalah dengan Cik Jeb, saya nak tahu lebih lanjut mengapa dia buat perkara sedemikian. Okey, baiklah. Okey, kita berbalik pula kepada Cik Jeb. Okey, Cik Jeb, boleh ceritakan kepada saya apa yang sebenarnya terjadi kepada awak dan menyebabkan awak melakukan hal yang demikian? Nak cerita apa ni? Cara saya curi ke apa? Macam mana cara itu boleh berlaku? Bukan saya rompak pun. Tapi yalah, siapa je boleh nak pecah masuk kedai si Amirah tu. Senang sangat. Dah lah, sebab saya tahu dia memang, macam dia cakap tadi lah, dia memang selalu tinggal duit tu. Siapa suruh kan? Padan muka dia. Yang dia tinggal duit banyak-banyak dalam kat kedai. Kan? Dah lah, kedai area situ pula sunyi malam-malam. Bukan ada orang pun. Kan? Saya tak ada lah, bukan saya yang rompak pun, saya suruh beritahu member saya lah rompak kedai dia ni. Okey, berdasarkan kepada penceritaan Cik Jeb, Cik Jeb menyatakan bahawa Cik tak merompak pun kedai dia sebenarnya. Tetapi kenapa Cik Jeb sendiri tertangkap dalam kejadian ni? Boleh ceritakan kepada saya? Itulah Cik, saya pun sebenarnya saya pakat dengan adalah kawan-kawan saya 2-3 orang ni. Kita orang memang antara yang macam terdesak lah Cik. Sebab kita orang kena buang kerja. Kebanyakan kita kena buang kerja lah. Macam saya kena buang dengan ni tu si Amirah tu. Suka hati dia yang buang saya kerja kan. Dia tak tahu lah. Kita sekarang waktu PKP ni kan, biasalah semua orang terdesak. Mana saya nak cari punca pendapatan ni. So kawan-kawan saya pun kebanyakan kena buang sebab PKP kan. Lepas tu saya tak ada lah sendiri. Bukan saya sendiri lah yang rompak kedai dia. Saya bagi tahu member saya info-info lah yang penting kan, macam mana nak masuk kedai dia ni, kat mana dia simpan duit, itu je. Tapi saya kena tangkap sebab saya pecah masuk kedai sekolah kan. Tapi dia orang relate saya dengan kes si Amirah ni sebab saya pernah kerja kat kedai dia. Itu je. Jeb, kau tak rasa bersalah ke kau buat budak sekolah macam tu? Kau babitkan diorang join dalam grup ni, lepas tu buat kerja yang tak berfaedah pula tu. Lepas tu pula kau boleh pula ajar dengan selok-belok macam mana pecah kedai. Dia orang sendiri dia ikut. Aku tak ajak pun. Bukan aku yang ajak. Yalah, kalau
kalau diorang ikut pun, lepas tu kau pun biar je. Kau pun macam lantaklah main join kumpulan aku. Lepas tu nanti kalau kita tangkap kau susah. Aku bagi dah cara nak cari duit. Senang. Bukan aku paksa dia orang pun. Aku tak tarik dia orang pun supaya join aku. Dia orang sendiri nak ikut. Memanglah boleh cari duit, tapi kan bagus kalau kau ajar diorang benda yang cara yang lebih baik, lagi elok. Ini kau ajar diorang buat jahat. Nanti akan datang diorang jadi macam mana? Diorang buat benda jahat juga. Dah, bukan aku paksa dia orang pun. Dia orang sendiri yang nak ikut aku. Aku bagilah cara macam mana nak cari duit. Yelah, tapi cara kau tu salah. Sebab kau babitkan budak yang sekolah. Cuba kau ajar diorang benda yang baik. Jangan ikut je cakap diorang. Ya. Nak buat macam mana? Dia orang nak cari duit. Orang terdesak ni, dia tak fikir dah benda baik ke, benda tak baik ke. Tapi niat kami baik. Kami nak tolong family kami. Apa masalah dia? Tak, sekarang ni, apa hang buat tu sebenarnya salah tau. Jadi, kan bagus kalau kau sendiri tanya aku, mungkin aku boleh bagi kerja kat diorang atau aku pun boleh terima kau balik. Cuma tak sangka lah kau macam ni buat. Memang tak baik lah buat macam tu kat budak. Lagipun nanti kau juga yang susah. Sebab apa tau? Bila budak-budak tu kena tangkap, undang-undang. Lepas tu kau babitkan sekali dengan mak ayah diorang. Nanti mak ayah salahkan hang juga. Kalau tak kantoi, tak salah. Siapa suruh dia ambil kantoi? Kalau kantoi, dia masuk dah lock up. Tengok dari segi ni pun aku nampak hang macam petikkan diri je. Tengok hang tak kesian kat budak-budak tu. Mula-mula hang kata hang nak tolong budak tu kan. Betul lah ni hang tak habis-habis lepas. Bawa tenang semua. Okay, Cik Jam, Cik Amirah. Okay, berdasarkan pernyataan Cik Jam tadi, adakah dengan tingkah laku yang sebegini ataupun perkara yang awak buat ni sebenarnya awak telah memberi peluang kepada rakan-rakan lain untuk sebagai dorongan dan motivasi untuk mereka merompak? Boleh jelaskan kepada saya? Tak ada kan dorongan suruh merompak sebenarnya. Saya nak bagi cadangan, bukan cadangan lah, bagi macam cara lah untuk dia orang nak cari duit kan. Tapi atas dia orang lah, kalau dia orang rasa benda tu salah, kenapa dia awal dia orang tak kenapa dia daripada awal dia orang nak join juga benda ni kan, kalau dia orang sendiri tahu benda ni salah. Itu atas dia orang sendiri lah. Saya cuma bagi cara sebab saya pun terdesak, dia orang pun terdesak kan. So, dia orang sendiri yang setuju. Bukan salah saya lah benar. Jadi desakan menjadi satu punca lah yang Cik Jam ni nak membuat kegiatan berompak dan bersama rakan-rakan yang lain. Ya, lebih kurang macam tu lah Cik. Jangan bagi saya nampak jahat sangat. Sebenarnya saya nak tolong family je. Ya, tidak. Saya tidak meletakkan awak sebagai seorang yang jahat. Tapi, ya. Cik, kita orang lelaki kan, kita kena banyak kita nak kena sarah. Family lagi kat kampung kan, semua orang kita je yang kerja. Saya pula anak sulung, anak tunggal, anak sulung lah, lelaki dalam family kan. Saya lah yang kena sarah family saya. Bila si Amirah ni pergi buang saya, memang saya marah lah Cik. Kan? Itu je punca pendapatan saya. Saya nak dapat duit daripada mana lagi? Dah terdesak sangat. Saya pun mencuri lah, walaupun tahulah benda tu salah kan Cik kan. Tapi nak buat macam mana? Baiklah, nampaknya Cik Jam sedar akan kesilapan Cik Jam, tapi mungkin disebabkan faktor-faktor lain sebabkan PKP yang mendorong Cik sebagai tanggungjawab. Mungkin Cik Amirah ada penjelasan, mungkin ada yang ingin diluahkan kepada Cik Jam, ingin bertanya, boleh silakan. Saya beri peluang untuk kalian bercerita. Terima kasih Cik. Terutama sekali, saya agak kecewa dengan apa yang dia cakap sebentar tadi. Saya tak sangka yang dia sanggup mencuri dalam banyak-banyak perkara yang dia nak buat, tapi dia pilih untuk curi. Bagi saya, benda tu bukan sesuatu yang baik. Kalau dia minta saya secara baik ataupun kalau dia terdesak macam mana pun, kalau dia cuba minta saya dengan elok, saya rasa saya akan bagi dengan dia. Cuma itulah, saya kecewa lah dengan sikap dia dan sampai hatilah dia sanggup bocorkan rahsia saya pada kawan-kawan dia. Ni bagi saya macam dia marahkan saja, tapi benda ni sebenarnya boleh settle dengan baik.
Yelah, Setakat tapi ni itu fikir lah terima. kenapa pergi buang saya macam tu. Dan Orang lepas tu kata. boleh pula Eh. ambil pergi lain. Tak fikir apa perasaan saya. Tak, itu yang saya macam geram dengan tu. Tengok cik, saya datang sini untuk saya nak leraikan perkara ni, tapi tengoklah ya. Okay, baba tenang. Okay, berdasarkan apa yang saya dengar daripada Puan Amira, nampaknya Puan Amira agak terkesan lah dengan keadaan Cik Jeb. Mungkin tidak diketahui secara langsung. Adakah disebabkan perkara ini membuatkan Cik Amira rasa ataupun rasa benci kepada Cik Jeb? Sebenarnya mungkin saya, apabila saya fikir balik, mungkin ada sikit kesilapan saya. Mungkin saya berhentikan kerja dan mengakibatkan dia bertindak sedemikian. Dan saya berhentikan dia kerja atas alasan yang kukuh, sebab sebelum ni dia ada tidak hadir ke tempat kerja semua. Jadi saya nak hormati juga pekerja lain, saya terpaksalah buat demikian. Cuma saya tak sangka lah dia buat macam ni. Saya agak kecewa lah. Okay, faham. Okay, baiklah Encik Jeb. Boleh Encik Jeb mungkin nak ceritakan kenapa Encik Jeb sendiri tidak bekerja ataupun datang kerja lewat dan sebagainya. Mungkin boleh dapat penjelasan kepada Encik Amira? Boleh jelaskan tak kepada kami? Tak, saya bukan tak datang kerja cik, saya datang lewat. Datang lewat pun sebab letih cik, saya malam cuba kerja lain. Lepas tu letih lah esok nak pergi kerja tu kan, nak bangun nak pergi kerja tu yang kadang-kadang lambat sikit tu, lambat sikit je. Okay, tadi saya dengar awak cakap ada buat kerja lain. Boleh saya tahu kerja apa yang awak buat waktu malam tu? Buat kerja malam tu, cik Sasa dia buat kerja jahat ni malam. Sabar Mira. Wah, saya tak molak kau. Malam tu saya cari duit je. Saya malam kadang saya tolong kawan saya dekat pasar malam. Okey, baiklah. Okey, kita melihat kepada perspektif berbeza sikit. Sekiranya Jeb, awak berada di posisi Cik Amira sebagai majikan dan Amira sebagai pekerja awak dan dia datang lewat bekerja dan ataupun tidak dapat menghadirkan diri tanpa sebab. Jadi apakah tindakan awak sebagai majikan terhadap pekerja awak? Apa yang awak akan lakukan? Mestilah gila saya tak marah cik. Mestilah saya marah lah. Saya bayar gaji dia kan. Patutnya kalau dia nak kerja, dia kena datang awal lah. Kalau dia datang lambat, pergi kerja tempat lain lah. Jadi dah faham dah ke perasaan saya sekarang ni? Okey lah. Saya salah. Saya faham lah apa yang macam ni rupanya yang Cik Amira rasa dulu ni. Okey, nampaknya Encik Jeb kelihatan mula sedarlah atas apa yang awak telah lakukan. Sekiranya Encik Jeb awak diberi peluang, adakah awak ingin menembus segala kesalahan awak terhadap perkara ni? Adakah awak ingin bekerja semula jika diberi peluang oleh Encik Amira? Tak tahu lah, kena tanya dia. Dia kalau tak tahu lah, kalau dia sudi lah, andai kata dia sudi terima saya balik kan untuk kerja kat situ, boleh lah sebab benda pun dah jadi kan. Memanglah saya sedar benda ni salah saya sebab saya buat macam tu kan, mencuri. Tapi kalau dia bagi saya peluang lain sekali, saya takkan sia-siakan lah. Kalau boleh lah kan, dia nak potong gaji saya sikit untuk tampung balik kos-kos yang dia alami tu, saya terima. So, okey, baiklah. Terima kasih Cik Jeb. Okey, berbalik kepada Cik Amira. Cik Amira rasa bagaimana dengan peluang adakah peluang boleh diberikan kepada Encik Jeb dan apa yang boleh Cik Amira ingin tebus yang nak sangat daripada Encik Jeb atas masalah ini? Okey, pertama sekali saya hadir untuk sesi kali ini. Sebenarnya saya nak tahu apa tujuan mengapa dia bertindak sedemikian, dan apabila saya mengetahui sebab-sebab mengapa dia membuat perkara tersebut, jadi saya pun rasa adalah tersentuh dengan apa yang dia rasakan, di mana dia terdesak dan saya juga merasakan saya juga ada silap kerana saya membuang dia kerja tanpa mengambil tahu apa yang berlaku dan sebagainya. Jadi saya terima
apa dia bekerja semula dan saya harap dengan ini kita dapat saling bermaafkan. Okey, baiklah, apa yang saya dengar sendiri daripada Encik Amira menurut penelitian saya yang keadaan menerima antara Encik Amira dan Encik Jeb sangat baik. Masing-masing ingin mencapai kesebatan lah dalam perhubungan, maksudnya masing-masing ingin mendapat hak keadilan macam yang Encik Amira jelaskan. Dalam keadaan yang macam ni, untuk kita mencari solusi lah, saya nak tanya kepada Encik Amira, sekiranya Encik Jeb sudah diberikan peluang, bagaimanakah keadaan Encik Amira untuk mengembalikan semula keadaan seperti sedia kala, dan apakah perkara-perkara yang mungkin boleh ditebus semula oleh Encik Jeb untuk atas kesilapan-kesilapan yang telah dilakukan? Boleh Encik Amira bagikan hujah-hujah? Okey, terutama sekali bagi saya tak mengharapkan apa-apa dari Jeb. Yang apa saya mahukan, saya ingin mendengar ayat minta maaf. Saya ingin mendapatkan kemaafan daripada dia. Dan saya berharap dia bekerja semula di kedai saya dan jangan risau, saya takkan potong gaji dan sebagainya sebab saya rasa perkara ini pun berpunca dari saya juga sendiri. Saya faham. Okay, Encik Jeb, macam mana Encik Jeb? Adakah awak boleh terima keadaan ni? Bersetuju dengan segala yang Amira telah nyatakan sebentar tadi? Saya nak minta maaf lah Cik Amira kan. Saya sedar apa yang saya buat tu salah. Memang saya tak patut lah buat macam tu kan. Apa ni, kira macam saya dah mengkhianati lah kepercayaan Cik Amira, padahal sebelum ni Cik Amira percaya saya. Sebab dia buang pun ada salah saya sendiri lah. So saya nak minta maaf Cik Amira sebab saya dah terlibat sama untuk merompak satu-satunya kedai punca pendapatan. Walaupun saya marah yang Cik Amira ni dah menyebabkan saya hilang punca pendapatan, tapi perbuatan saya tu menyebabkan Cik Amira pun kehilangan punca pendapatan dia. Tapi saya sedar lah itu salah saya. Terima kasih sangat sebab sudi terima saya balik untuk bekerja tu. Terima kasih Cik Amira. Saya pun ingin meminta maaf pada Cik Jeb atas apa yang saya lakukan. Mungkin tindakan saya ni telah membuat anda terdesak dan saya harap kita dapat kembali keadaan seperti sedia kala. Wah, nampaknya saya melihat aura yang positif ya. Nampak daripada reaksi daripada Encik Jeb dan Encik Amira menunjukkan yang kalian berdua sudah dapat menerima antara satu sama lain. Dan sebelum sesi kita tamat pada hari ini, sebelum kita menamatkan sesi, saya akan bagikan satu orang kata perjanjian lah di antara kalian berdua untuk kamu sains, supaya benda ni menjadi bukti bahawa persetujuan antara Amira yang dapat memaafkan lah tindakan daripada Encik Jeb, dan Encik Jeb juga dapat menerima semula dan sedar atas kesilapan dia. Jadi macam tu, saya berikan dulu perjanjian ni kepada kalian untuk kamu sign. Silakan. Okey, terima kasih. Alright. Sign kat mana Cik? Dekat bawah tu ya. Okay. Okey, baiklah. Kat saya dah dapatkan semula lah butiran kalian berdua. Jadi saya harapkan mediasi ni menjadi jalan yang terbaik untuk kalian berdua, dan Encik Amira juga telah dapat menerima semula lah Encik Jeb untuk bekerja, dan saya harap Encik Jeb dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dan lebih beretika, jaga pendirian awak. Niat awak tu bagus untuk membantu keluarga, tapi kita cuba mencari jalan yang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lah. Walaupun mungkin dalam keadaan ini Encik Amira mungkin tidak nampak ataupun tidak lihat masalah dalaman yang awak lalui, dan membuatkan dia membuat awak bekerja. Oleh itu, saya berharap selepas ini tak ada lagi masalah yang timbul, pergolakan yang timbul disebabkan masalah-masalah yang sebegini rupa lah. Dan apa-apa yang berlaku, saya harap boleh berbincang secara baik, secara profesional untuk mendapat keadilan bersama lah. Dan saling tolong-menolong antara satu sama lain. Dan saya doakan bahawa Cik Amira terus maju dalam bisnes, dan Cik Jeb juga
dapat maju dalam awak punya pekerjaan, bantu family awak dengan cara yang baik. Mudah-mudahan semuanya mencapai kejayaan dalam kehidupan masing-masing lah. Okey, itu saja daripada saya. Ada apa lagi soalan? Ada. Okey, Ada, Cik. baiklah. Kalau tiada, kita tamatkanlah proses pada hari ini. Assalamualaikum.